Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Selamat kembali ke episod yang keempat untuk mega series kita Oxford Kesarjanaan Muka Rindu ini. Episod kali ini saya akan berkongsi dengan anda perjalanan daripada degree ke master saya lah. So that is why saya namakan episod ini sebagai Masters by Research versus Masters by Coursework. Kepada siapa yang pertama kali tengok kita punya siri ini saya buat khas untuk saya juga berkongsi berkenaan dengan maklumat tentang apa beza antara Masters by Penyelidikan by Research dan juga Masters by Coursework lah. Kepada siapa yang nak jump terus kepada that very section, anda boleh pergi dekat kita punya komen. Saya ada pin kita punya timestamp di bawah untuk anda jump terus ke bahagian informasi berkenaan dengan Masters by Research versus Masters by Coursework. Tapi kepada siapa yang tahu tentang series ini, saya bercerita tentang perjalanan saya daripada kecil sampailah ke Oxford. Anda boleh stay sampai ke penghujung. Okey, baik, kita teruskan. Okey, untuk perjalanan saya selepas saya dah dapat first class degree, ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan bioperubatan, saya dapat anugerah Naib Chancellor. Masa tu saya memang confident lah untuk sambung belajar ke overseas. Memang niat daripada awal lagi untuk sambung belajar ke luar negara kan. Dan saya ada cerita juga sebelum ini tentang saya dapat juga offer PhD fast track di Aberdeen. Dan untuk pengetahuan anda, saya masa tu pun apply juga beberapa universiti yang lain termasuk Manchester University untuk saya punya masters. Dan masa tu offer letter sedang dapat tau. Bila kita dapat offer letter, saya dapat offer letter daripada University of Manchester untuk sambung masters dan Aberdeen University untuk saya sambung PhD dekat sana. Offer letter dah dapat. Lepas tu it's the time for me to apply untuk beasiswa lah. Dan masa tu saya ingat lagi 2009, masa tu kegawatan ekonomi. Tapi masa tu memang peluang beasiswa tu buka lah. Tapi saya yakin kota tak banyak, so saya apply. Marah, saya pergi je lah mana-mana pameran ataupun exhibition berkenaan dengan macam mana nak sambung belajar. Masa tu ada beberapa agents lah yang boleh tolong pelajar untuk sambung belajar ke luar negara. Apply gedebak-gedebuk. Saya ingat lagi saya datang ke Kuala Lumpur, pergi ke Bangunan Mara apa semua, submit application, end up tak dapat. Offer letter dah ada tapi duit tak ada. Duit beasiswa nak keluar negara tak ada. So masa tu memang sedih lah saya buat keputusan untuk sambung PhD fast track di Malaysia. Masa tu memang rasa macam alamak, macam mana nak keluar negara ni kan. Tapi tak apa, saya sambung PhD fast track di UTM Skudai. Sebab masa tu kita first class, kita boleh sambung terus ke PhD lah kan. So saya register, so Alhamdulillah after couple of months datang lagi peluang, satu peluang yang syukur Alhamdulillah. Peluang yang mana masa tu kami punya fakulti kejuruteraan bioperubatan sedang hiring, sedang melantik pensyarah-pensyarah baru. Dan mereka bermula dengan tutor lah. Tutor tu cukup untuk anda ada degree untuk anda apply tutor. Dan biasanya bila anda jadi tutor ni, anda akan disponsor untuk sambung belajar PhD lah dalam negara ataupun luar negara. Dan saya tahu je ada peluang tersebut, saya apply jadi tutor dan Alhamdulillah saya dapat bekerja di UTM sebagai tutor. Dan masa tu saya dah tahu tutor, pihak universiti dan pihak KPT akan hantar tutor untuk sambung belajar ke luar negara juga. Saya ambil peluang tersebut. Apa saya buat? Saya downgrade saya punya fast track PhD tu ke masters. Saya ingat lagi saya pergi dekat School of Graduate dekat UTM tu. Saya minta ada tak borang untuk saya downgrade PhD. Dia kata apa tau? Adik, tak ada orang lagi dek yang downgrade daripada PhD ke master. Adik seorang je. So adik kena tunggu minggu depan untuk kami generate borang baru. I was like okay lah, tak apalah. So itu apa yang berlaku. Saya downgrade saya punya PhD ke masters dan saya sambung masters di UTM dalam bidang Computational Biomechanics lah. Oh, sebelum tu saya nak cerita juga, walaupun masa tu saya ada offer letter Manchester University dan juga University of Aberdeen untuk sambung PhD, dan saya ingat saya boleh pakai offer letter yang sama untuk sebagai tu dekat pihak UTM bahawa saya dah ada offer letter, boleh tak saya sambung belajar ke luar negara terus. Dan mereka kata tak boleh sebab masa tu kena top 10 universiti sahaja untuk saya sambung belajar PhD. Masa tu masters tak sponsor tapi lebih kepada PhD lah. Dan I was like okay lah, kena downgrade saya punya PhD ke masters. Walaupun perjalanan nak saya betul-betul hebat, especially saya punya bahasa Inggeris lah. Memang orang kata saya ambil jalan panjang lah. Walaupun saya boleh siapkan PhD saya awal, saya boleh dapat PhD pada umur yang muda, tapi saya downgrade, tak apa. Orang kata yang penting kita tahu kita nak jadi manusia yang berkualiti, kita ambil jalan yang panjang sikit, tak apa. Saya downgrade daripada PhD ke masters. Masa tu with the intention untuk saya selepas habis master, untuk saya sambung PhD di luar negara.
Baik, so sekarang ni saya akan berkongsi dengan anda apa beza antara Masters by Research dan Masters by Coursework, dan ada juga Masters Mixed Mod kan. Dan macam mana anda boleh buat keputusan lah basically. Saya pun pernah jadi macam anda juga, dan saya pun pernah mengajar student-student Masters part time, Masters full time pun pernah juga. So saya akan berkongsi sedikit sebanyak informasi berkenaan Masters ya, pengajian Masters lah. So sebelum anda decide anda nak sambung yang mana satu, I would say that kita kena begin with the end in mind. Anda selepas anda dah ada Masters tu, anda nak jadi apa, anda nak kerja apa lah. So basically kita ask kita punya the big why. So untuk Masters by Research ini, I would say that antara kerjaya-kerjaya yang sesuai untuk anda adalah yang pertama, pensyarah yang especially pensyarah yang kena buat research lah pensyarah yang kena buat research dan kena supervise master student, PhD student. Itu memang penting untuk anda ada Masters by Research punya pengalaman. Itu sangat membantu kerana untuk pensyarah kanan, especially senior lecturer, anda kena ada PhD. PhD tu basically anda betul-betul buat full time penyelidikan ya. Full time penyelidikan, tetapi adalah beberapa small courses sebagai contoh research methodology, itu anda kena ambil lah. Tapi most of the time memang anda kena buat penyelidikan almost 100%. So Masters by Research ini boleh membantu anda, pengalaman tersebut boleh bantu anda untuk anda betul-betul succeed anda punya PhD journey itu, dan insyaAllah with that PhD anda boleh jadi pensyarah lah. Itu di Malaysia tapi kebanyakan di negara maju untuk jadi pensyarah kanan especially, anda kena ada postdoctoral. Selepas PhD, anda spend like 1 to 2 years, tahun atau 2 tahun, anda sambung sebagai postdoctoral researcher dan baru anda layak untuk jadi pensyarah kanan. Tapi di Malaysia kita belum sampai stage tu lagi. In the future, saya nampak ada possibility untuk anda kena ada juga postdoctoral experience. Okay, itu adalah career yang pertama ya, pensyarah kanan. Career ataupun kerjaya kedua yang mana saya rasa research, Masters by penyelidikan by research ini sangat sesuai untuk anda adalah apabila kerjaya yang anda nak adalah anda nak jadi penyelidik. Researcher bukan sahaja di universiti, anda boleh jadi researcher di mana-mana research institute, sebagai contoh dekat Institute for Medical Research, ataupun kalau anda nak masuk industri juga. Industri sekarang pun I would say that di Malaysia adalah beberapa industri yang dia punya research and development R&D unit sangat kuat, yang mana mereka perlukan orang yang ada experience, research experience. So anda boleh target that kind of industry juga. Kalau saya boleh share sedikit, kita punya Facebook Research pun ada juga, very big. Saya pernah tengok antara impian saya sebelum inilah Facebook Research. Kita ada Google Research, memang diorang punya funding tak ada masalah, research diorang memang kebabung lah. So kalau itu adalah anda punya career path, boleh anda ambil Masters by Research, memang sangat membantu. Dan career yang ketiga adalah ni adalah consultant lah. Big 4, Big 3 memang diorang sangat appreciate siapa yang ada research experience, scientific skill, scientific thinking dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu untuk anda dapatkan pekerjaan sebagai consultant. Okay, antara ketiga-tiga ni yang mana satu mempunyai gaji yang besar. Saya ada that information tapi saya tak sempat nak share dalam video kali ini. Saya akan kongsi dalam video yang lain. Kalau anda nak tahu tentang gaji, boleh komen di bawah. Doktor, please share tentang gaji antara kerjaya-kerjaya ini. Saya akan kongsi dengan anda lah. Okay, antara plus point berkenaan dengan Masters by Research ini adalah yang pertama, anda punya lagi senang untuk sambung PhD lah. Anda dah ada beberapa skill, especially when it comes to like time management, macam mana nak manage anda punya supervisor, macam mana nak conduct research, macam mana nak ada research publication, journals dan sebagainya, macam mana nak apply macam mana nak buat collaboration, industrial collaboration. Memang anda akan ada that kind of experience with the supervision of your supervisor lah. Dan anda kena carefully select anda punya supervisor dan anda punya research team itu, research cell orang panggil, untuk anda betul-betul dapatkan this very skill. Okay, pengalaman yang macam tu memang sangat membantu lah. Saya sendiri pun, saya punya Masters by Research memang banyak membantu saya untuk saya sampai ke Oxford. Itu saya akan kongsi dalam episod yang akan datang. Okay, baik, untuk Masters by Coursework ini pun menarik, especially untuk rakan-rakan kita yang masih belum tahu lagi tentang bidang apa dia nak jadi pakar, ataupun kerjaya yang macam mana, ataupun nak buat switching sebagai contoh daripada engineering ke data science and AI. Boleh sambung Masters by Coursework untuk anda equip balik belajar tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan data science ataupun artificial intelligence lah. Dan yang kedua adalah sebagai contoh, anda punya kerjaya sekarang ini perlukan anda dapat Masters untuk anda naik pangkat, dan tak kisahlah Masters by Research ataupun Masters by Coursework. I would say that kebanyakannya Masters by Coursework lah yang
memang akan bantu anda untuk naik pangkat. Kalau anda sedang bekerja, insyaAllah Master by Coursework ini akan bantu anda untuk naik pangkat lah. Ini bergantung kepada syarikat ya. Dan saya pun nak pesan dekat anda, kadang-kadang bukan sahaja Masters by Coursework ini boleh bantu anda naik pangkat, tapi anda punya professional papers sebagai contoh accountant boleh sambung ACCA dan sebagainya lah. Ataupun professional certificate anda boleh ambil dekat online pun banyak. Saya pun dulu daripada engineering saya jump ke data science and AI. Saya ambil online courses dekat Coursera, dekat Udemy, online courses by IBM. Ada beberapa tips lah untuk kita pastikan kita punya online course ni betul-betul valuable. Kalau saya boleh share sedikit, anda kena pastikan itu adalah professional certificate dan tak mahal sebenarnya. So please carefully buat kajian antara yang mana satu yang worth it untuk anda ambil lah. Okay? Dan untuk Masters by Coursework ni biasanya untuk mereka-mereka yang sambung Masters part-time jugalah. Biasanya part-time, kadang-kadang Master by Course ni kelas berlaku pada petang ataupun pada waktu malam ataupun pada hujung minggu lah. Ya, itu by Coursework. Dan sekarang ni pun kita ada Masters Mixed Mode, campur antara coursework dan juga research ataupun small dissertation lah. Ini menarik. Kalau anda tak tahu yang mana satu, anda boleh ambil Mixed Mode. Cuma saya kena pesan di sini, kalau Mixed Mode anda punya research experience, I must say tak sedalam kalau full Masters by Research lah. Mungkin anda boleh buat journal publication sebagai contoh, tapi journal yang bukan journal yang hebat-hebat lah, mungkin journal yang biasa-biasa saja, tapi still a very good experience lah. Tapi anda boleh discuss dengan anda punya supervisor untuk anda punya dissertation project untuk Masters by Mixed Mode. Dan kalau saya jadi anda pun, mungkin kalau saya confuse, saya akan ambil Mixed Mode lah. Sebab sekarang ni courses pun anda boleh top up. Kalau universiti tak cover, anda boleh top up dengan online, at least dalam bidang saya lah. Dan research pun sebenarnya ada beberapa cara yang anda boleh dapat speed up the process untuk anda dapatkan research publication. Ada beberapa tips and tricks dia. Untuk master saya tak kisah sangat, anda boleh somewhat dapatkan cepat. Tapi untuk PhD, jangan kejar paper sangat. Ada sebab kenapa yang mana saya akan kongsi dalam episod ataupun video yang akan datang. Baiklah, all the best. Sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sekiranya anda dapat tekan button like dan subscribe sebagai sokongan kepada channel saya lah. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye bye.